Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Salat sunat hajat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, solat sunat hajat. Masuk pula tentang solat sunat hajat. Jadi mana-mana hok dok pandai lagi solat sunat hajat, malam ni pandai. Bila pandai tu ada hajat, solat Kereta WKB 5079 TAG 3084 TAN 8849 TS 5115. Kena alih sikit sakok orang nak keluar. WKB 5079 TAG 3084 TAN 8849 dan TS 5115. Solat sunat hajat. Tadi benda bunyi ki ni. Awal teh. Dengar. Solat sunat hajat adalah solat sunat yang dikerjakan kerana berhajat kepada sesuatu agar hajatnya tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita minta doa pun boleh kau. Tak? Kita doa saja tak sembahyang pun boleh. Tapi kalau kita bersembahyang lebih baik, tanda kesungguhan kita. Tak? Macam kita nak unjuk barang ke orang lah, belah duduk boleh. Dah kalau bangun diunjuk sendiri, nah, lebih baik. Salat ini dikerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat dan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Sedangkan surah yang dibaca terserah yang mengerjakannya. Jadi kurang-kurang 2 rakaat. Mudah je. Macam solat sunat biasalah. Lepas tu surah ikut suka. Surah apa-apa, surah Fatihah tu tak boleh dah ikut suka, kena Fatihah lah. Lepas Fatihah nak baca surah ni ikut pandai. Nah, sebab apa ikut pandai? Sebab tidak ada nas yang katakan kena baca surah ni, surah ni. Kalau ada dalam kitab-kitab tu bukan hadis, tu pandangan ulama atau tok-tok guru yang buat buku tu. Jadi tak salah. Ada pun hadis Nabi kata kena baca surah ni atau sahabat kata aku dengar Nabi baca surah ni, tak ada. Jadi bebas. Niatnya usalli sunnatul hajati rak'atani lillahi ta'ala. Aku berniat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam takbir Allah saja aku sembahyang sunat hajat kerana Allah Ta'ala, atau 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mudah sangat. Jadi bukanlah kena ada satu pasukan no solat hajat. Sebab setengah kampung tu dia kena panggil pasukan tu. Ada tim no. Tim solat hajat. Pasukan tu tak salah. Pasal dia tolong orang. Jadi dia tu kalau panggil sama lama-lama jadi macam satu pasukan ni. Bukan dia tu nak maknanya buat tugas untuk solat hajat. Tapi akhirnya jadi macam satu pasukan. Tak ada pasukan tu tak solat hajat. Yang salah orang kampung. Pergi turut-turut nak panggil solat hajat ni. Tak mata lah orang booking awal dah. Tak ada belaka, tang ke ni belaka dah, tak kija. Dah mana esok tak apa malam esok pula. Jadi malam tu tak solat hajat. Pasal pasukan solat hajat tak ada. Padahal kita solat hajat boleh. Betul lah kita panggil orang pasukan solat hajat, set surah, set masjid ni nak suruh ramai. Lebih baik. Tapi bila tak ada kita tak buat.
Macam ke solat hajat ni payah betul. Nak kena ada tauliah. Nampak? Mana naik lori Black Maria ramai. Main hajat dok tauliah. Dah je dengar lagi kita. Nak. Jadi dah tak ada orang ramai, kita solat dulu. Setelah melaksanakan salat sunat, kita duduk dengan baca istighfar sebanyak 100 kali. Ini pun dah wajib. Sunat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku mohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar. Azim ni mana Maha Agung. Selesai baca istighfar lalu baca selawat atas Nabi 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatar ridha warda an ashabihi ridha. Ya Allah, kurniakan kesejahteraan yang diredai dan redailah daripada sahabat-sahabat sekalian. Dan ingat selawat ni, selawat lain boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh juga. Kemudian membaca doa seperti berikut. Bila disebut seperti, tak mesti doa ni. Seperti maknanya contoh doa lain pun boleh. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli zam wal ghanimata min kulli bar was salamata min kulli ism, la tada' li zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Pendek saja. Tak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arash yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kepada-Mu lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan sesuatu yang mendatangkan keampunan-Mu dan memperolehi keuntungan pada tiap-tiap dosa. Jangan Engkau biarkan daripada diriku, melainkan Engkau ampuni. Dan tidak ada suatu kepentingan melainkan Engkau beri jalan keluarnya. Dan tidak ada suatu hajat yang mendapat keredaan-Mu melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. Solat hajat ini dilaksanakan semalam, 3 malam atau 7 malam, tergantung penting atau tidaknya maksud kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Baik, mula-mula takbir. Orang tak pandai lagi dah, budak-budak baru ni ada hajat dah, tapi hajat besar lah, jangan hajat kecil. Berani pun solat hajat. Hajat apa? Hajat malam karang nak pergi makan miso. Tu hajat kecil tu. Hajat besar lah. Nak bernikah, nak solat hajat, nak pergi Mekah, nak buat kerja berat esok, nak solat hajat ataupun nak adakan sesuatu benda perkara yang penting, minta selamat, itu solat hajat tu. Nak periksa boleh tak? Boleh juga solat hajat. Tapi jangan nak periksa solat hajat. Tak ada salah. Kan ditulis kain-kain getang di sekolah-sekolah, pagar sekolah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami murid-murid di sekolah ini 15A. Tapi nakal sikit bunyi. Sebaiknya kurniakanlah murid-murid di sekolah kami ilmu yang memberi manfaat. Nampak? Bila manfaat, hak dunia pun manfaat juga. Takut hak dunia hak tak ada manfaat. Pah tinggi jadi musuh Islam. Pah tinggi 15A lawan ulama. Pah tinggi 18A. Macam-macam masalah sosial dan sebagainya. Datuk Ain Neganti. Ain Neganti boleh, tak ada salah. Baca Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri dia baca surah Fatihah, dia tiup di air. Boleh. Dan nanti tu umur. Bagian Neganti boleh. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia Tafsir Qurtubi, dia kata surah Yasin ni kalau kita baca, patut kita niatlah yang baik, insya-Allah Tuhan makbul. Boleh tiup di air. Nerang hati. Nerang hati ni air supaya budak-budak bila dia nak periksa, dia tak lupa apa yang telah dia belajar. Tapi dia ada syarat dia. Budak tu belajar dah. Budak tu tengok dah buku, budak tu buat ulang kaji dah, budak tu ngapal dah.
Bila nak periksa baru buat air nerang hati. Jangan budak tu dah masuk sekolah 2 tahun dah. Dosa nak periksa mana ni buat nerang hati. Faham tak? Nerang hati ni benda budak hak bijak dah. Hak ngaji dah, hak dak lara. Hak tengok buk sokmo. Jadi tujuan ni taklah jadi hilang apa yang telah dia belajar, yang telah dia ingat. Jadi hati tu jadi terang. Baik, jadi solat hajat ni macam-macam lah. Suami kita kalau perempuan tak balik ke rumah kat ni ngai. Tak. Hari tu mula-mula seja orang ni 16. Nak 18 kaki, 9 kaki, 180 kaki. Siapa penuh bonek je orang saja. Nak main tak balik ke rumah, tak dan anak, tak dan anak dukung. Bini yang petah lagi. Solat hajat. Minta lah kurang sikit hobi tu. Boleh pasal berat ni pada balik ke rumah. Lambat apa mesej. Lama makan. Tengok. Tak motor lalu. Napa ada di motor dah. Pada balik ke rumah. Orang nak turut makan buluk, apa semua tok pisang apa pergi turut ni patah. Dia tidak balik ke rumah ni tidur patah. Musim-musim ni kalau dak balik lama makan. Pergi turut patah. Nyanyi pula kau orang. Jadi gitu berat tu masalah. Isteri salat hajat. Lama dah tak boleh kerja. Payahnya nak boleh kerja, nak boleh projek, tanggung anak bini. Salat hajat. Atau ada hutang berat sangat, tak tertunai. Apok jalan kelak dah ni. Salat hajat. Rakaat pertama baca Fatihah, lepas tu baca sebarang surah. Nak baca surah panjang boleh, surah pendek. Tak ingat baca kuliah. Rakaat kedua baca kulhu, lepas Fatihah. Selamat, ada apa-apa. Baca doa ni, tak ingat ni doa ni kau ni, doa Melayu. Nampak? Aku berhajat begini, perkenanlah hajatku ini. Tak, umpamanya. Kata hak Melayu. Dah panggil orang salat hajat kena WPT tau. Sudah kerja dah lah. Hadiah ni atas tuan rumah. Faham? Ada orang kata haram. Tak betul. Jangan isterinya. Di Islam ni sederhana. Waktu ulama' dia tak gaduh. Kalau dak ulama' dia gaduh hukum jadi kasar dulu. Jadi kalau kita kira dia ni sebagai tetamu, kita pun beri hadiah ke dia. Hadiah tak mesti maknanya fiti. Kita akak air, cicah biskut ke, hadiah kat tu, jamu dia. Jangan nak pergi niat semayang hajat, niat nak boleh piti. Kawan kita nak semayang hajat 5 riyal 5 riyal. Bagi. Esok tanya ada semayang hajat. Nampak? Dah 5 riyal baru prepaid. Minyak tak isi lagi. Jadi kita ikhlas. Bila ikhlas orang beri hadiah. Hadiah tak apa. Faham? Boleh ambil. Orang kata ambil haram, tak betul ke tu? Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik, Gubernur Madinah panggil dia ngajar di istana, buat tazkirah satu ceramah. Dia pun ceramah sepenuh hari dia dah. Lagi sedap dengar Imam Malik ni ceramah, dia beri pitih mah. Bukan pitih Malaysia, pitih mah dinar. Faham? Imam Malik ambil. Tak ada apa-apa. Khalifah panggil Imam Syafi'i, suruh ceramah di istana dia, lagi ceramah. Sedap dia tu. Apa ke dalam hati masuk. Dia pun beri 10,000 dinar wang emas. Imam Syafi'i ambil. Kan 10 ya. Jadi jangan dia tak niat nak pitih. Cuma adab kita panggil orang mari di rumah, Nabi ajar dalam adab dia akak air. Akak air. Akak makanan walaupun sedikit. Sebab Nabi pernah suruh Aisyah ambil makanan buat keluar kepada orang tetamu. Aisyah kata ada sutir kema. Sutir pun waktu baik juga. Pasal cari pahala menjamu tetamu. Sutir kema kalau kita memang tak tubik dah. Ada sutir kuih bakar. Nak letak lah pinggang jadi nampak sutir gitu diri. Pinggang sok.
Tak piring cemecek dengan kuih bakar tak ada. Nah, dak waktu bik takut orang kata. Nah, waktu biknya kata degah tu natang suti waktu bik. Nah, pada waktu lah kopek tak ada. Nah, jadi gitulah. Jadi susah bahasa. Waktu bik 5 keping nya puak semua. Dia kau jenis tidak mulut. Nah, kualiti tinggal pinggang je. Kawan tu nak tu bik sekeping, malu hati 2 keping. Nah, waktu bik 5 nak tunjukin nampak lawa je lah. Padahal tu laki pesan dah. Jangan taruh ke abang 2 keping. Lecing bang. Jadi tak salah kita beri hadiah orang semayang ajak apa semua tak salah. Jangan niat nak hadiah. Dah tertunai lagi hajat semayang pula. Dah boleh, dia boleh pahala. Kita minta, katakan minta jodoh. Nak berdoa lah, minta mudah jodoh. Nak nikah? Nak tak? Nak? Nak takkan tak buh. Jadi minta dalam semayang hajat dah, tak ada lagi jodoh. Semayang hajat pula. Dia berulang-ulang. Berulang-ulang. Kadang-kadang ada hikmah Tuhan tak beri lagi. Dengan sebab dia tak beri lagi tu, kita duk minta tak mau doa ke dia. Bak kalau beri senyap. Boleh bini tak ada doa lah. Pukul 8 uci dah itu. Dah boleh dah bini. Hari tu dengar mau malam-malam, ya Allah, wilah aku bini seorang. Tak ada ya Allah lah ni. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dekat ni zaman Nabi dia tak panggil salat tarawih, dia panggil qiyam Ramadan. Atau salat sunat Ramadan. Apa panggil tarawih? Tarawih makna rehat-rehat, tak gaduh. Hukumnya sunat muakkad, makna sunat yang banyak pahala. Boleh dikerja sendiri atau berjemaah. Waktu setelah solat isyak. Dengan bilangan rakaat dilakukan Rasulullah 8 rakaat, sedangkan Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan sampai 20 rakaat. Dan telah disepakati oleh ijma', ada juga melaksanakan sampai 13 rakaat dengan witir. Baik. Solat tarawih bukan wajib. Dia adalah sunat. Siapa yang tak semayang tarawih, tak dosa. Tapi luput pahala yang banyak kerana sunat muakkad. Sunat tu pahala dah muakkadun, yang sangat-sangat digalakkan. Lebih banyak lagi pahala. Jadi dia boleh buat seorang semayang tarawih ni. Jadi tak ada alasan lah, gua ni tak semayang tarawih. Saya dalam perjalanan ni. Tak apalah dalam perjalanan. Tak, umpamanya bertolak bah naik bah pukul 8 daripada Kuala Lumpur. Tak semayang tarawih aku ni. Nak semayang dalam bah, tak boleh nak semayang di rumah. Di rumah boleh. Seorang pun boleh. Tak mesti semayang berjemaah. Cuma berjemaah lebih afdal. Siapa ada rumah pukul 11 malam, tak dang semayang tarawih. Nak tidur. Kudak yang tarawih malam apa tak? Aku sampai pukul 11 tau. Tak tahu kala. Semayang di rumah pukul 12 malam lagi, papah mandi apa semua betul-betul. Semayang seorang. Tak gerak lah pasal jalanan jauh. Semayang duduk. Boleh tak semayang duduk tarawih? Boleh. Tak ada apa-apa. Boleh pahala. Tapi kalau kita berdiri boleh 15 ayat, duduk 7 ayat setengah. Dia separuh. Tak gerak juga duduk. Pasal letih ni, bawa kereta daripada Kuatang tu. 4 jam jalanan, jeng lagi. 8:01 lebih, tak gerak. Duduk. Semayang terletang. Terletang macam mayat menghadap kiblat dalam liang lahap. Boleh? Mayat. Dah kita tak gerak nak duduk. Semayang terletang. Macam mayat menghadap kiblat kan. Letak mayat kan. Diri baru tengok kiblat. Faham lagi? Boleh tak mayat terletang? Tak gerak duduk. Dah. Tak gerak terletang. Tak gerak terletang. Kambuh tu. Kambuh. Pun dia ketang pun dah gerak juga. Dah molek dia betul. Faham tak? Pakai kambuh tu cari nasan roti bacok. Maknanya mudah sangat dah agama ni beri. Jadi kita ni lah, bukan syaitan sangat tu, nafsu dah. Nafsu tu. Yang kan cari makan gerak. Pah Kuala Lumpur, pah Johor, pah Penang.
Nah, jadi mazhab Maliki ni dia sembahyang 36 rakaat. Sebab apa? Sebab dia kata orang Mekah sembahyang 20 rakaat, kita buat 36. Dalil dia kata gini, sebab orang Mekah tiap-tiap kali pak tarawih habis pak tarawih tu 4 rakaat, 4 sembahyang lah, 4 rakaat. Habis setarawih dia satu tarawih 4 rakaat. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi bila 4 rakaat orang Mekah ditawaf 7 keliling. Nah, lepas tu sembahyang pula. Jadi kita nak tawaf tak boleh Imam Malik, pasal Imam Malik duduk Madinah, tak ada Kaabah Madinah. Orang Mekah dia tawaf, dah kita tambah atas satu tawaf tu, sekali dia tawaf kita tambah 4 rakaat, kita buat biar lebih lagi. Boleh buat lebih gitu? Boleh lah. Pasal apa? Pasal tidak ditentukan rakaat berapa-berapa. Hadis datang hak sahihnya Nabi keluar sembahyang tarawih dengan sahabat-sahabat. Mula sembahyang seorang-seorang. Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar sembahyang tarawih, tak orang ikut belakang Nabi. Nabi tak kata rapat sah duduk belakang aku. Nah, orang ikut belakang dia. Malam esok kau ramai orang ikut. Malam 3 kau ramai nak menuh masjid. Malam ke-4 Nabi tak tubik. Orang kata apa tak tubik semalam, orang penuh tunggu. Kan aku tubik kan takut wajib kan. Jadi aku sembahyang di rumah semalam. Menunjukkan boleh sembahyang di rumah. Pasal apa jadi wajib? Pasal wahyu dah habis lagi turun. Ayat Quran tak turun habis lagi. Jadi bila-bila masih kali Tuhan kata wajib kan, susah pula kita. Boleh dia pisah dengan jauh-jauh boleh. Kita buat kerja, mamanya kita kerja malam, jaga kilang ke, kerja di jabat ke, kontrak ke, apa ke. Mana nak tinggal 20 rakaat lama. Tak umpamanya. 4 rakaat tu. 4 rakaat tu, lepas tu rehat lagi buat kerja tak. Buat kerja boleh 2 jam, 4 rakaat pula, pukul 1. Umpamanya. Dia pasal waktu dia daripada Isya sampai ke subuh. Jadi kalau dia perenggan jauh-jauh itu susah juga. Dia buat pukul 8.30 2 rakaat lepas Isya. Pukul 10 2 rakaat. Pukul 12 2 rakaat, 3.30 2 rakaat, pukul 4.45 2 rakaat. Buat sampai tu 20 rakaat atau 8 rakaat. Boleh juga. Senggang-senggang gitu, boleh. Pasal dia buat kerja. Takkan nak tinggal sekali sejam tinggal mati awet. Jaga kedai ke apa ke stok. Boleh lah buat secara lagu tu. Mandi junub boleh buat putu-putu. Tak kata semayang gitu. Tapi tak boleh lah tak habis lagi semayang. Jangan tak salah lagi. Tengah rokok rakaat kedua tembak tu. Mari sambung tayak akhir pula. Tak cia gitu. Biar selesai semayang. Saya mandi junub boleh. Nampak? Di rumah saya mandi separuh tubuh tu. Pinggang boleh kata. Lepas tu sebelah lagi pergi di pasar garis. Faham tak? Lepas tu sambung balik sebelah kaki kanan. Belah kaki kiri pula pergi sambung belah raya. Faham tak? Jadi hukumnya kata juga sah mandi junub. Dah orang suruh gitu, tak suruh. Dah kalau buat gitu sah. Pasal dia tidak ada mualat. Niat sekali ya. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam sampai habis solat tarawih. Sedangkan surah yang dibaca sudah Fatihah boleh surah apa saja. Umpama dari surah At-Takasur sampai surah Al-Lahab. Pada rakaat kedua boleh surah apa saja, tapi umpamanya surah Al-Ikhlas. Lepas niat ni sebagai berikut: Sholli sunnatat tarawih rakaatani imaman makmuman lillahi ta'ala. Aku niat solat tarawih 2 rakaat jadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Baik. Sebarang surah pula boleh baca, kerana macam tadi juga tidak ada dalam sebarang hadis yang kata Nabi baca surah ni surah ni. Yang cerita Nabi keluar sembahyang tarawih. Itu saja. Rekah. Jadi sebarang surah. Cuma kalau kita nak baca surah panjang, banyak surah, ikut tertib lah. Umpamanya tertib hak mana dulu. Jangan rakaat pertama bahang kuliah, rakaat kedua bahang sabbihi. Jadi balik walaupun sah sembahyang, tapi aturan mushaf tu tak comel.
Kalau kita lakah boleh, harus lakah. Sepatutnya lepas daripada kuliah ijazah, tapi dibaca lepas pada kuliah, rakaat kedua pergi baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Tak apa gitu. Afdal tertib. Tapi kalau jenis ghostan makruh. Makruh. Tidak disukai syarak. Jenis ngundur gitu. Jadi balik, dah ikut tertib. Jadi niat kita masa Allah dalam hati, saja aku sembahyang sunat tarawih makmum kerana Allah Taala, ataupun sembahyang seorang tak payah kata makmum, ataupun saja aku solat sunat Ramadan, ataupun saja aku solat qiyam Ramadan, boleh belakalah. Dia tak mesti mari dalam hati sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat, tak gitu. Masa takbir itu ada dalam hati kita nak menunaikan sembahyang tarawih, itulah niat namanya. Setelah melaksanakan solat isyak dan setelah solat sunat ba'diyah, kita bersama membaca Subhanal Malikul Ma'bud, Subhanal Malikul Mawjud, Subhanal Malikul Hayyul ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak ni tidak wajib. Hak duk balah sangat ni, balah ke diri. Tak boleh baca nak pakai semayang selalu boleh juga. Dia sama macam masalah baca Yasin malam Jumaat, sama dengan masalah nisfu Syaban, sama dengan masalah Maulidur Rasul. Tidak ada ketetapan suatu pun daripada sunnah. Jadi surah kita nak baca Subhanal Malikul Ma'bud, Subhanal Malikul Mawjud, boleh. Surah tu tak boleh baca, nak semayang selalu, tak ada masalah, tak payah berbalah. Dah selalu katalah bid'ah dalalah, bid'ah dalalah. Tak ada orang masuk neraka buat apa? Mu masuk neraka ramai kat ni, pasal itu baca Subhanal Malikul Ma'bud. Jadi hak nak baca. Masjid ni tak mau baca, tak payah baca. Dia nak main balah pula dah. Benda ni tak ada nah belaka. Tapi siapa yang baca benda yang baik, maka boleh pahala. Atas 1 huruf 1 pahala, 2 huruf 2 pahala. Jangan kita i'tiqad sebagai sunnah, jangan kita i'tiqad sebagai wajib. Sama macam nisfu Syaban kat kita, tak payah balah. Surah ni tak boleh buat baca Yasin, tak salah. Surah ni nak buat ceramah boleh. Surah ni tak boleh ceramah, nak tazkirah boleh. Surah ni tak mau tazkirah, nak buat selawat ramai-ramai, boleh. Surah ni tak mau buat selawat, nak baca Yasin sekali, tak mau 3 kali, boleh. Surah ni tak mau 3 kali, nak buat 2 kali, pasal hak nu sekali dah. Faham? Surah ni tak mau baca Yasin malam nisfu Syaban, dia nak baca Al-Baqarah, boleh. Masjid ni pula tak mau baca Al-Baqarah, nak baca surah Yasin dengan surah Al-Kahfi, boleh juga. Surah ni pula tak mau baca benda, nak nengung belaka Tok Iman Tok Bilal, boleh juga. Faham? Pasal apa? Tidak ada dalam hadis kata kena baca begini. Hanya hadis datang memberitahu kelebihan malam nisfu Syaban, Allah mengampunkan banyak dosa-dosa hamba-Nya yang beriman. Faham? Bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jemaah pun Allahumma salli wa sallim alaih. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, jemaah kata Allahumma salli wa sallim alaih. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad, jemaah jawab Allahumma salli wa sallim alaih. Telah 2 rakaat yang pertama, bila bersama jemaah mengucap fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca selawat seperti di atas dan dijawab para jemaah seperti juga di atas. Selesai salam pada rakaat yang keempat, bila bersama-sama membaca Subhanal Malikul Quddus. Selesai pada salam rakaat ke-6, maka bila mengucapkan fadlan minallah wa ni'mah, kemudian diteruskan dengan salam seperti di atas. Selesai salam rakaat ke-8, bila dan para jemaah bersama membaca Subhanal Malikul Quddus dan diteruskan dengan selawat bila kata Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Dijawab para ulama radhiyallahu anhu. Selanjutnya rakaat 12, 16 dan 20 berturut-turut bila membaca Al-Khalifatus Saniyah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Khalifatus Salisah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan, Al-Khalifatur Rabi'ah
Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan dijawab oleh para jemaah sama dengan jawapan di atas radhiyallahu anhum. Solat tarawih bila selesai maka diteruskan dengan solat witir. Bila mengucapkan salatul witri, asabakumullah, kerjakan solat witir, mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada kamu. Jadi yang rekahnya solat tarawih ni, lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang sunat, tak payah selawat, tak payah fadlan minallah pun tak apa, kita berdiri bangun, kata salatu jami'ah, mari solat jemaah, ataupun kata salatut tarawih rahimakumullah, mari kita solat tarawih, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kasih sayang kepada kamu semua. Allahu Akbar, pas salam bangun, pas salam bangun, pas salam bangun, habis 8 rakaat atau 20 rakaat, baca doa, boleh balik. Itu kafiat yang mudah. Lepas tu nak baca macam tadi juga, macam kapung-kapung tu, tak ada masalah sikit pun. Molek belaka. Cuma kalau nak baca selawat macam tak ni, kena betul sebut lah. Kerana banyak tutup bila, dah orang kapung tak betul sebut. Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina. Bukan Sayyidina, Sayyidina. Faham? Nak kata biar molek. Kalau kata salah, baik berdiri terus, tak payah kata. Pas salam, Allahu Akbar, macam kau. Boleh buat gitu? Boleh? Tak ada masalah. Dan nak buat sama-sama macam kapur ni ada selawat-selawat pula, boleh juga, boleh pahala, tapi biar betul. Tok bila tu salah dah. Yang betul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan Sayyidina. Sayyidun, ada sa'du. Man sada kaumahu, orang yang memimpin manusia. Itu makna sayyid. Kan Sayyidun. Sayyidun, Sayyidin tu lah. Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina budak-budak main game, tak ada piti. Faham? Itu Sayyidina. Faham? Jadi Sayyidina. Jawab salah kau. Jawab yang betul. Allahumma salli wa sallim alaih. Macam ni. Atau salatullah wa salamuhu alaih. Betul. Bila tu lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makmu pula sallallahu salamu alaihi. Apa benda tu? Jadi tak boleh pahala sallallahu wa sallama alaihi. Boleh pahala. Mana salla, Allah menselawatkan, wa sallama, Allah beri selamat, alaihi, atas Nabi. Dah sallallahu salamu alaihi. Apa benda? Tak tahu ke benda? Nak kata bahasa Kemboja bukan. Nak kata bahasa Rohingya bukan kok. Jadi ikut sebut molek. Sebab kalau kita sebut zikir-zikir ni tak betul, ikut tak boleh pahala. Tu saja. Kemudian solat witir, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, dalam sujud syukur itu apakah bacaannya? Tidak adalah nas yang menetapkan zikir atau wirid yang mesti dibaca dalam sujud syukur. Yang adanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh kesemua ashabus sunan, melainkan Sunan Nasa'i je tak riwayat hadis ni. Mana hadis ni hadis sahih. Rasulullah ni katanya sahabat, apabila datang suatu nikmat kepada baginda, maka beliau pun tunduk sujud syukur kepada Allah. Tak sebutlah Nabi baca atau aku dengar Nabi baca. Sebab tu dalam kitab-kitab dia tak sebut, ataupun ada kitab sebut berlainan-lainan bacaan mengikut apa yang dirasa baik oleh pengarang-pengarang tu sendiri. Jadi tidak ada sebarang ketetapan. Sebahagian daripada ulama mengatakan bacaannya sama seperti dalam sujud tilawah. Macam dalam sujud tilawah. Sajada wahiyadillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah sapabi. Sebarang bacaan boleh baca belaka, tanda kita syukur kepada Allah.
Dan ada pendapat mengatakan masa sujud itu tidak dibaca apa-apa, tanda tunduk, membesarkan dan berterima kasih saja kepada Allah. Tapi yang lebih baik kita bacalah sebarang bacaan. Dan ada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh dibaca apa yang kita baca dalam sujud sembahyang. Nah, subhana rabbiyal a'la, maha tinggimu, maha sucimu yang maha tinggi, boleh juga. Soalan seterusnya, seorang lelaki Muslim bertindik di bibir. Adakah apabila laki-laki tersebut tidak boleh menjadi wali kepada anaknya? Sekarang telah bertaubat, terangkan dosa kencing berdiri. Baik, dia tindik di muka ni diharamkan ke atas orang laki-laki. Yang boleh bertindik ialah orang perempuan, iaitu pada telinganya sahaja, kat lain tak boleh. Bertindik ni bukan daripada ajaran Islam, bukan daripada ajaran bangsa lain, adat agama lain. Cuma Islam ini membenarkan perempuan-perempuan kafir musyrikin yang masuk Islam dengan dibiarkan mereka itu bertindik dengan tidak ada sebarang larangan. Maknanya puak-puak musyrikin hak Arab, hak perempuan ni masuk Islam, telinga tindik leka, ada subang, berlubang, tebuk lubang, buh subang lah. Jadi Nabi tak larang. Jadi walaupun bukan daripada Islam, tetapi hak tindik di telinga untuk bubuh subang perempuan ni, Islam tak larang. Bukan Islam suruh tindik, tapi hak daripada hak lain, adat luar, tapi tak bercanggah, maka Nabi tak larang. Kemudian hak tindik muka ni bangsa mana? Bangsa kafir. Tindik telinga ni, orang lelaki tindik kening, macam-macam yang tindik. Nah, atas hidung ni, atas ni baharak ni, gang mata kain gigi. Lidah, atas lidah, atas bibir. Jadi hukumnya tak sunyi daripada haram, kerana menyerupai kaum yang bukan Islam. Jenis hak tindik muka ni jenis tidak beragama. Kalau di barat jenis tak beragama. Jenis tindik situ, tindik hidung, tindik pipi, tindik atas bibir. Jenis ni mak ayah dia Kristian, tapi dia tak pergi gereja, dia tak percaya ke agama. Sebab tu haram orang Islam ikut. Satu generasi punah dia kira. Huduh ke jenis tindik atas tu. Jadi fasik kerana menyerupai perbuatan yang dibenci oleh syarak. Dan berkekalan benda tu. Bila jadi fasik, tak boleh jadi wali nikah. Dan kalau bertaubat boleh. Lagu mana bertaubat? Buang subang hak duduk atas benda, atas bibir ni, tindik bibir. Buang, boleh jadi wali lalu. Bertaubat. Jangan buang tu nak jadi wali, kat pergi pakai mula. Kan? Buang tu bertaubat. Boleh jadi wali pada ketika itu juga. Dosa kencing berdiri. Menurut jumhur ulama, kencing berdiri tak haram. Jadi tak dosa. Cuma dia adab yang tidak baik. Adab yang tidak baik. Adakah dikira bunuh diri juga kalau seorang itu nak bunuh diri di sebuah bangunan tetapi tak jadi bunuh diri? Tapi bila dia nak turun dari bangunan itu, dia jatuh lalu mati. Dia naik atas bangunan nak bunuh diri. Naik atas hotel Yenting. Umpama nak bunuh diri. Siapa tanu nak bunuh diri lah perah ni, kasihnya ambil dia orang dah. Siapa tanu tak jadi. Tak jadi. Bila tak jadi, takut ataupun rasa bersalah, dia pun turun gelacor tangga, mati tak bunuh diri. Mati tu tak bunuh diri.
Nampak? Pasal apa? Pasal dia tak jadi nak bunuh diri. Walaupun dia turun tu nak pergi bunuh diri kat lain, pasal sini tinggi hangat. Dia gitu. Dia tengok jadi gayak, tinggi sangat, dia pun turun dari bangunan nak pergi bangunan tu. Turun kot tangga dulu. Turun kot tangga tu nak bunuh diri tak kot tangga? Tak nak turun dulu. Jatuh mati tak bunuh diri. Tapi dia berdosa kerana ada niat nak bunuh diri. Faham lagi? Seorang itu dia qiyamul lail setiap malam. Dah jadi amalan, termasuk solat hajat. Boleh tak dia solat hajat itu sebagai amalannya tiap malam dengan hajat untuk kesihatan keluarganya, pelajaran anaknya dan keselamatan dirinya dan keluarganya, boleh ya? Tapi hajat tu benda besar, mana keselamatan diri tu boleh lah. Janganlah hajat tu benda-benda kecil. Mai hajat apa? Mai ajak pasal nak pergi beli baju sila. Mai ajak pula nak pergi pasar. Balik pasar mai ajak pula nak basuh kereta. Jadi benda-benda lagu tu tak jadi. Jadi benda tu kita buat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam satu kali sembahyang hajat dengan niat benda-benda yang besar seperti tadi, minta selamat, minta boleh ilmu bermanfaat, minta jauh dari bala dan seumpamanya dibolehkan. Soalan seterusnya, ada waktu tahrim tak untuk solat qada? Kenapa kita dilarang pada waktu-waktu tertentu solat? Menurut pandangan ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i, sembahyang qada ini tidak ada waktu larangan. Tak ada waktu larangan. Yang dilarang ni solat sunat biasa. Iaitu lepas daripada solat asar, lepas pada solat subuh, matahari betul-betul atas kepala, matahari sedang keluar di kaki langit, matahari sedang tenggelam di sebelah maghrib. Tu. Sebab apa tak ada larangan? Sebab kita nak bayar hak Tuhan. Dia pun menunaikan, dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat 5 waktu dia tidak sembarangan. Hak tunai tu dah, dia ada waktu dah yang ditetapkan. Tapi bila kita tinggal, murka Allah Ta'ala, maka qadalah sebarang waktu. Dia sama macam nak tunai. Tunai dia ada waktu, qada nak bayar balik dia tidak ada waktu, sebarang waktu. Macam kita nak pinjam pitih dengan orang, dia ada waktu-waktu tertentu. Nak bayar pitih tak kira waktu. Sebab apa? Sebab nak bayar orang suka, nak pinjam orang tak suka. Nak pinjam orang biar waktu-waktu molek. Petang ke pasar boleh nak pergi pinjam pitih. Mari pukul 3 pagi nak pinjam pitih. Marah dah orang. Orang tengah tidur gerak. Unda nak pinjam pitih 4,000. Belai-belai hanya kawan tu bahasa esok boleh. Nampak? Kita marah nak pinjam. Tapi kalau nak bayar kita marah. Kau 4 tak apa, kau 5 tak apa. Kau 5 pagi orang mari rumah lakon. Dia tak ti bahasa kat ni. Aku ni. Mak. Nak bayar hutang mu 47,000 hari tu janji. Mari. Tak ada apa, dak arah sikit. Pasal nak bayar. Faham? Kenapa kita dilarang solat pada waktu-waktu tertentu? Apa yang datang dalam hadis mengatakan bahasanya waktu tengah matahari naik dan waktu turun itu, syaitan dia meletakkan kepalanya, dia nak supaya orang-orang Majusi ni sembah menghadap dia. Mata orang Jepun ni, orang Majusi sembah matahari. Jadi jangan kita menyamai dengan waktu tersebut. Waktu tengah hari pula, waktu neraka dipanaskan. Melakar hari Jumaat tidak dilarang, kerana Jumaat tidak dipanaskan api neraka. Dia gitu. Tu hadis cerita. Saya punya soalan untuk mengenal Ustaz, satu penggambaran filem akan diadakan di Pantai Cinering. Apa pandangan Ustaz jika ada orang yang ingin jual makanan di situ, dijual untuk orang yang pergi melihat penggambaran itu, apa pendapat? Baik.
Ada orang nak buat main filem situ, dia pergi jual. Dia sendiri ni lah nak buat filem benda. Saya tak tahu. Hari tu nampak pergi. Jadi kalau kita pergi jual tu tempat perang inang, maknanya orang nak bagi kelah pun ada, nak bagi berhak pun ada, orang nak ambil, nak main penggambaran filem pun beli kat kita juga. Hukumnya harus. Dia yang tak molek ni, tempat orang buat situ memang nak buat maksiat saja, kita pergi jual situ, maka tak boleh. Faham? Kita tempat tu memang nak buat maksiat saja. Tapi kalau tempat tu bukan tempat maksiat, ada orang mari buat maksiat, kita jual situ tak salah. Nampak? Kalau tidak hak ni mindah hak mau kita kedah. Dah mengemayah hajat dengan apa, dengan betul kedah, dengan buat semi, dengan buat sutuh barang dah. Jual 3 hari ada orang bawa awet pula main duduk larut depan kedai. Mindah pula dah lain. Jadi gua ni cerita. Jadi Islam tak siapa mudarat gitu, menyusahkan umat dia lagu tu. Jadi kita jenis pergi sengaja pergi buat kedai tempat orang nak buat maksiat, baru tak boleh. Tapi kalau penggambaran filem itu tak berkait dengan dosa, maka tak ada salah. Soalan seterusnya, boleh tak kita ziarah kubur wali Allah atau ulama dengan alasan nak dapat berkat? Kalau boleh, boleh tak beritahu adab dan amalan ketika ziarah tersebut? Ditanya boleh tak kita ziarah kubur wali, kubur ulama? Jawabnya boleh. Kubur orang biasa boleh. Bahkan kata setengah ulama fiqh, kita pergi ziarah kubur orang kafir boleh juga. Tapi dengan niat bukan nak hormat banyak orang kafir, nak ambil pengajaran dengan kematian. Boleh. Hatta kubur kafir. Dia pergi tengok kubur kafir, dia pergi kat jarak dengar untuk Bilal jarak. Tapi takut fitnah. Nak ambil pengajaran dengan kematian. Jadi kalau kubur wali, kubur ulama, lebih lagi ni orang-orang kenal Allah Ta'ala, orang dekat dengan Allah. Wali orang dekat dengan Allah, ulama-ulama ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi boleh. Adab-adabnya tidak disebut di dalam hadis. Bezanya adab kita ziarah kubur orang biasa dengan kubur para ulama. Cuma biasanya ada penjagaan lebih kubur-kubur wali, kubur-kubur ulama, kerana banyakkan berlaku khurafat. Orang mari muja kubur, orang mari tawassul minta dengan mayat. Pasal apa? Pasal dikira wali. Mari buah-buah khurafat, buah-buah pelik. Main minta 6 buah ekor, main minta kaya, minta harta, macam-macam peseng. Pasal apa? Dikira orang lebih. Kalau orang tak ada lebih, dia tak pergi pula khurafat situ. Tak ada orang puja 6 buah ekor kubur je, kubur JKK. Adalah. Gua ni ke dia. Jadi biasanya kubur-kubur wali, kubur ulama-ulama ni memanglah lebih daripada kubur orang lain diziarahi. Di Mesir, di Jordan, di Syria, di Palestin, di Iraq, banyak sangat kubur wali, kubur ulama. Biasanya kubur-kubur ini dijaga. Makam-makam ni dijaga. Kemudian kita kena jagalah adab-adab. Sebaik-baiknya tidak memakai sepatu. Tak pakai selipar dah. Buang selipar daripada mula masuk. Jangan pakai selipar. Beri salam dengan menghadap tuan punya kubur. Jangan belakang kiblat, beri salam. Kemudian hak lain-lain itu samalah. Berdoa, bertawasul, minta kepada Allah dengan berkat wali dan ulama boleh. Yang tak boleh bertawasul minta dengan wali itu sendiri. Situ salah. Hei wali besar, tolonglah aku. Itu tak boleh. Minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berkat walimu yang disemandikan di sini, aku mohon kepadamu, bukan kepada wali. Faham? Itu comel. Nyatakan panjang rambut laki-laki harus sunat, makruh dan haram. Dia nak tengok rambut orang laki-laki ni sunnahnya menurut dalam kitab Syarah Tirmizi, sunnah Nabi rambutnya panjang sampai kena di bau. Panjang kena di bau. Tapi Nabi pakai serban. Kita ambil rambut sunnah Nabi dah, bang tapi sudu pula. Tidak kena situ. Kalau nak ambil rambut panjang macam Rasulullah,
pakai serban. Nak, macam ni. Rambut pendek sunat, kata Mufti Mesir yang lepas. Mufti Mesir pada tahun 50-an. Sunat orang sekarang dalam keadaan bercukur kepala. Macam budak-budak pondok. Sunat gitu. Kata Mufti Mesir pada tahun 50-an. Saya lupa nama dia. Kemudian rambut panjang yang haram, rambut panjang yang kalau orang tengok, orang kata puang. Bila tengok depan, laki. Situ haram. Kerana tasyabuh dengan nisa. Nampak? Jelas dalam hadis-hadis yang sahih, Allah melaknat laki-laki menyerupai. Ar-rijala yushabbihuna nisa. Orang laki-laki yushabbihun, mereka menyerupa perempuan. Sama ada menyerupa itu pada pakaian atau buat suara, ataupun rambut puang. Awak rambut puang, orang puang pakai sanggup, dia pakai sanggup. Orang tengok ngak puang lelaki. Jadi lak tadi tu terpedaya, hukumnya haram kalau dajak tu. Jadi kalau panjang kat bawah orang kata puang, panjang patah belakang. Orang tengok kat belakang memang orang kata puang. Hukumnya haram panjang itu. Di rumah saya suka duduk termenung. Dia suka. Orang ni. Di tingkap, biasanya setiap hari sambil-sambil itu saya meludah air liur kepada ayam. Tak ada kerja apa orang ni. Hidup tingkat ayam lalu dia peludah tu. Jangan cakap sungguh. Tak ada kerja. Ada juga soalan ni. Kadang-kadang air liur saya itu kena ke atas kepala ayam. Adakah saya berdosa? Nak kata haram tu tak dengar lagi fatwa siapa air liur kena kepala ayam, tak dengar lagi fatwa haram. Tetapi ada yang buruk ni. Pasal apa? Pasal Nabi menghormati binatang. Dia binatang ni dia ada kehormatan ni, tapi tak hormat tu macam ke manusia. Tapi dia ada kehormatan. Sebab tu dalam dalam ilmu fiqh, dalam syarak dalam fiqh, dia ada binatang yang dihormati syarak, yang tidak dihormati syarak. Binatang yang tidak dihormati syarak, binatang yang sunat bunuh. Binatang menggigit. Binatang yang dihormati syarak ada dua, yang boleh makan, yang tak boleh makan. Maka ayam ni binatang yang hormat, yang ada kehormatan syarak padanya. Hak orang makan. Lepas tu Nabi ni menunjukkan contoh yang baik, beliau baginda dengan binatang. Sembelih buat comel-comel, pisah dak asah depan lembu. Nak sembelih lembu, Nabi kata jangan asah pisah depan ni. Kita depan lembu, siap jaga siap faham tak? Lembu bodoh. Faham tak? Jadi ini akhlak yang buruk Lalu ayam ludah. 10 kali ludah kena sutik. Jadi adab yang tidak baik, akhlak yang buruk. Nak kata berdosa tu tak dengar lagi fatwa lah. Nyaknya ke ayam. Mungkin ayam tu ingat sempu. Saya duduk seorang diri, hati saya tercaci, terkata kepada orang perkara buruk. Adakah saya kena minta maaf? Jawabnya, tak payah minta maaf. Tapi istighfar banyak-banyak. Tapi kalau lintasan saja, tak berdosa. Itu mainan syaitan. Tapi kalau lalu seorang, tak pakai ni. Jadi kita dah jadi minta maaf pasal tidak bersuara, tak berlapah. Kita istighfar kepada Allah. Bila kita pergi suara, pergi lotor suara, maka kita ada dua pula tempat minta maaf. Allah pada tuang yang kena dosa. Jadi kalau sekadar dalam hati, istighfar. Saya tengok banyak sangat dijual BCD Ustaz cetak rompok. Orang jual pula orang Islam. Tapak jualan di Surat ini pun ada juga. Di Rusila dan sebagainya. Macam mana mereka makan perkara yang haram ini? Lanjutan bertahun-tahun. Harap pihak Ustaz ambil tindakan. Ini bukan soalan. Jadi kita tindakan apa? Takkan kita nak pergi marah orang jual CD. Cuma kita tulis di CD kita tu diharamkan cetak tanpa izin. Itulah. Orang kita tanya dah Tok Guru. Tok Guru jawab, tu kalau mana hak tuan dia izin, harus, hak tuan tidak izin, haram. Itulah. Walaupun kita dah mengaku tu dah kita dah ikut juga, haram situ. Sebab bila kita beli hak haram, tukang beli hak haram pun bersalah juga.
Sebab kita beri sumbangan. Nah, di antaranya Darul Quran Rusila. Nah, jadi bila merosok jualan, merosok sumbangan yang kita beri pada tempat-tempat gitu. Di antaranya Darussalam, Pondok Darussalam Kuala Ibar. Nah, boleh tanya mudir dia, boleh tanya ahli jawatan kuasa dia. Nah, kita beri sumbangan. Jadi sekarang merosoklah. Nah, di antaranya benda ni Pak Haji ni Ustaz Bakoci. Benda MTT. MTT tu kita beri sumbangan daripada jualan CD ni juga. Nah, direct tu dengan Ustaz Bakoci. Nah, jadi kita harap kita nak pergi marah kan jual hak haram tau. Cuma kita beri nasihat bagi pembeli je, so beli hak haram. Nah, sebab kita nak tolong orang kan. Jadi kalau kita pakat-pakat beli hak original, kita hak asli kita pakat-pakat derma secara tidak langsung. Nah, gitu saja ya boleh. Ditulis dalam internet kita pergi serang di Rusila. Pergi marah mana ada mengarut lah ke. Nak nak jual kerja masing-masing. Oh, ni bagi curi, ni bagi yang pecah rumah. Ni kerja masing-masing. Nah, apakah hukum orang yang berpuasa sunat secara terusan bermula 1 Rajab hingga 30 Syakban tanpa putus-putus? Ini telah menjadi amalan seorang itu pada setiap tahun. Gini kita kata. Seorang laki-laki dia kata aku nak puasa sama tak mau buka. Nabi kata tak boleh. Nampak aku nabi, aku makan aku puasa. Mana aku nabi, Musa dia aku. Nabi tanya, aku ada ke hari tak puasa? Nah, ada yang sebulan Nabi puasa 3 hari je ada. Nah, dia kata dah gini lah mu puasa Isnin Khamis aku gagah lagi. 3 hari sebulan gagah lagi. Aku kuat lagi. Ginilah mu puasa Nabi Daud. Lebih pada tu tak ada dah. Jadi nak lebih pada Nabi Daud. Nabi Daud puasa selang sehari. Kalau selang sehari sebulan apa hari? 15 hari. Lepas tu ulama-ulama fatwa jangan lebih pada 15 hari. Kerana lebih pada 15 hari, lebih pada Nabi Daud. Sebab Nabi kata, mula hebat sangat puasa Nabi Daud selang sehari je. Atas bulan ambil 15 hari saja. Kalau mau lebih pada Nabi Daud, tak boleh. Faham? Sebab tu kalau kita amal dah, biarlah. Tapi start pada tahun ni, jangan lebih pada 15 hari 1 bulan. Nah, kerana Ramadan ni dia raja bulan. Kita main sebulan dah, mana timbul Ramadan? Nah, dia gitu. Soalan seterusnya. Saya sudah lama berniaga. Selama ini saya tak tahu sama ada wajib atau tidak bagi orang yang berniaga mengeluarkan zakat. Jelaskan. Jelas mana? Dia kata tak tahu selama ni orang berniaga kena zakat ke tidak. Jadi begini, orang berniaga tak mesti kena zakat. Mana kena zakat ni bila cukup nisab, cukup jualan apa ni qadar-qadarnya perniagaan. Nak kalau jual cek jual air batu jagung, jual gula lir tak kena zakat lagi tu. Mana pusingan dia sampai ke nisab dia kena zakat dah, bukan semua perniagaan. Jual benda haram tak kena zakat. Terangkan cara Nabi SAW duduk ketika makan. Ada orang kata Nabi duduk angkat lutut sebelah kanan. Ya, menurut suatu hadis, dhaif hadis ni, tapi boleh kita amal. Iaitu Nabi duduk macam tahiyat awal, tapi kaki kanan didirikan lutut. Nampak? Jadi satu setengah kitab fiqh, dia masuk kitab fiqh mazhab Hanafi, sunat duduk macam duduk Nabi, cara makan dia lagu tu. Tapi kalau dia nak duduk sila pun tak ada salah. Nak kata duduk sunnah. Boleh. Dan ada ulama dia kata sunat duduk macam tahiyat awal tu saja dengan keadaan kaki lipat saja duduk ke belakang. Duduk makan lagu tu. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri boleh ke tidak? Kita tak tukar ganti nama ke ganti nama ni. Kami jadi aku. Maknanya kita berdoa untuk diri sendiri dan orang ramai juga. Macam mana tu Ustaz? Gini. Dia bahasa Arab ni ganti nama dia. Kalau Melayu juga, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Kalau Tuhanku, Arab panggil ya Rabbi dengan ya baris bawah, ya mutakallim. Kalau wahai Tuhan kami, ya Rabbana, ya Rabbana.
Nah, mana kami? Ya Rabbana. Umpama, wahai Tuhan kami. Nah, kalau kita seorang, ya Rabbi, wahai Tuhan aku. Gitu. Masalah dia tanya, kalau kita seorang diri di rumah. Nah, doa seorang. Bukan jadi tu imam, seorang ni. Tak kira di rumah mana-mana pun. Tak mau guna ya Rabbi, nak guna ya Rabbana. Boleh tak? Padahal seorang je. Boleh. Yang tak bolehnya, tu imam, tu ramai, pakai untuk seorang. Tu tak boleh. Faham lagi? Dia berdoa untuk orang ramai, tapi dia guna ganti nama seorang. Domain untuk seorang. Wahdah. Untuk mufrad dia seorang. Untuk mutakalim. Tak boleh. Contohnya, tu imam lepas semayang. Dia tak kata, ya Rabbana, ya Rabbi. Nampak? Tawil umri. Ya Tuhanku, panjangkan umur aku seorang. Orang belakang, mampu derah. Tak apa. Mana gitu. Tak boleh lah. Nabi kata, makruh. Buat gitu. Pasal apa? Orang lain jadi hamba mutu kami, mu seorang yang boleh doa. Dia gitu. Jangan buat gitu. Haji tu. Sah atau tidak perkahwinan di Thailand tanpa mendapat persetujuan kedua ibu bapa? Dia kat gini. Kalau kita berada di luar negara yang jauh daripada tempat tinggal ibu bapa wali tu lah, maka dia kena minta izin wali juga. Kalau sekarang mudah, ada telefon. Nak nikah ni, kita nak nikah, minta izin wali dulu. Ayah kena jadi wali lah. Ayah kata dah nak pergi lah Thailand tu, ayah dah gerak dah ni. Barulah boleh guna wali hakim. Dia guna wali hakim selalu. Ni tak ada wali. Tak ada wali. Wali hakim selalu lah. Ni ada wali, beritahu wali tu. Nampak tak? Kena beritahu wali tu. Hak sekarang ni bukan nikah duduk di Thailand. Daripada rumah awak lagi awak pergi Thailand. Hak tu tak sah. Balik kena nikah semula. Jadi berzina saja gitu je. Ayah kata tak boleh nak pergi tambah mahal sangat, dah muduk England. Baru cari wali hakim di sana. Orang-orang Islam di sana. Ada 3 keping ni. Saya tengok rancangan nyanyian kat TV. Penyanyi laki-laki perempuan berduet. Sebelum menyanyi lagu, mereka berselawat 3 kali. Ni Islam liberal. Boleh ke lagu dan selawat digabungkan sedangkan lagu itu tak ada kaitan dengan agama atau ketuhanan? Apakah hukumnya, Ustaz? Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubahnya. Apakah benar pernyataan tersebut? Saya pernah menegur seorang tokoh kedai yang jual Coca-Cola. Kebetulan ada customer pada masa itu. Saya juga khabar ke dia supaya jangan beli air tersebut sebab berdosa. Dia pun tak belilah. Tokoh kedai itu marahkan saya. Padahal dia seorang imam masjid. Apakah perbuatan saya salah dan dikira menyekat rezeki dia pada hari itu? Baik. Nyanyi laki-laki perempuan lagu-lagu bukan suami isteri. Kalau suami isteri tak apa. Suami isteri dia boleh duet, kita dengan isteri kita boleh duet. Syekh, kalau nikah lagi. Boleh menyanyi tak ada masalah. Pasal isteri kita. Masalah yang berlaku sekarang dalam TV bukan isteri. Bini orang, laki orang. Ni bini orang, ni laki orang, ni tunang orang. Molek-molek dia berduet. Lepas tu pergi selawat pula. Selawat tu tidak memberi manfaat sedikit pun. Kena molek boleh berdosa besar pula kerana menyebut zikrullah ataupun zikir-zikir nama-nama yang baik pada tempat yang tidak layak dengan dia. Sebab tu bila kita masuk dalam tandah, kita dilarang berzikir. Begitu juga bila orang buat maksiat pergi berzikir. Macam orang nak tikai ekor lah. Selawat dia Allahumma salli ala Muhammad. Pada tikai ekor. Jadi haram buat kerja lagu tu. Takut jadi akhirnya menyesatkan orang yang melihat. Nampak? Orang kata benda ni baik. Jangan tu ada selawat tu. Dia tidak akan dapat mengubah pun dosa tetap dosa. Selawat macam medah, tapi tak boleh ubah dosa hak membuat. Nak berzina, disuruh awet dia baca Yasin 3 kali. Tak jadi apa? 30 kali pun tetap dosa besar pun juga dengan sebab berzina tersebut. Allah tak ubah nasib satu kaum. Kaum itu yang ubah nasib mereka sendiri. Dia gini. Kalau di segi zahirnya boleh.
tetapi dengan penjelasan. Tapi hakikat Allah Ta'ala segala-galanya. Kullu min indillah, Allah segala-galanya. Tetapi terjemahan yang seperti ini memberi waham kepada orang awam bahawasanya kita boleh bina, kita boleh tentukan nasib kita sendiri. Tak betul. Kerana yang menentukan qadar kejadian qada dan qadar atas manusia hanya Allah Ta'ala. Nah, segalanya telah pun siap sebelum kita wujud lagi. Innallaha qaddara kulla syai'in qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan qadar kejadian sesuatu sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Nampak? Dia qadar dah. Jadi kalau kita nak kata lagu tu, ingat sekadar ikhtiar sahaja. Kita disuruh berikhtiar untuk mengubah nasib kita daripada miskin menjadi kaya, daripada susah menjadi senang. Tu boleh. Tetapi ingat dalam hati, Allah lah segala-galanya. Kalau kita ikhtiar tidak memberi bekas. Allah juga yang memberi bekas pada segala pekerjaan. Dia pergi kedai, budak tu nak beli Coca-Cola, dia pergi kata, so beli Coca-Cola tak baik. Orang ngajar kata haram, tak boleh. Budak tu tak beli. Orang tuan kedai tu marah ke dia. Dosa ke tak? Jawabnya tak berdosa. Bukan sekat rezeki orang. Pasal kita melarang benda yang haram. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini tanda orang ni beriman. Allah puji. Pasal apa sahabat ni, mereka ini siapa Tuhan gelar khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusia terbaik yang pernah Tuhan tonjolkan, sahabat. Sebab mereka ini ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat makruf, larang kemungkaran. Jadi Coca-Cola ni telah ijma' ulama haram minum. Haram beli, haram niaga. Sama ada di segi maknawi ataupun di segi hissi. Sebab kandungannya tajam, boleh merosakkan usus. Di Amerika awak cuci jambang. Nampak boleh buat cuci jambang. Kata pergi kat YouTube, dia tarik Coca-Cola. Ditunjuk gambar klik Coca-Cola ni. Kalau kita basuh dengan alat asid nak cuci jambang ni, dok tangga, beli Coca-Cola sebotol. Cuah semalaman, esok putih lepuk. Nampak? Mana tajamnya, makan kokok perut. Rupa dia buat lagu tu. Jadi berbahaya untuk kesihatan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan meminum perkara yang boleh merosak kesihatan kamu. Faham? Kemudian dari segi jualan pula, dia dermakan kepada tentera Israel untuk beli peluru bunuh orang Palestin. Lebih-lebih lagi haram pula. Jadi kalau kita larang benda-benda lagu tu, molek dah lah. Tak panggil sekat rezeki orang. Benda haram segi syarak. Soalan yang terakhir. Tak lagi, ada lagi. Saya pergi satu program di Kelantan. Program itu hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Program berakhir pukul 12.30 hari Jumaat. Sama dengan saya ingin terus balik ke Terengganu. Bila masuk waktu Zuhur, salat apakah yang perlu saya tunaikan? Salat Zuhur, jamak dan qasar dan asar, atau salat Jumaat? Bolehkah jamak salat Jumaat dengan asar? Baik. Bila dia musafir ke Kelantan, dia balik, siapa tengah jalan masuk waktu Jumaat, maka nak sembahyang Jumaat ke sembahyang Zuhur? Dia lalu tu laluan mana? Kalau dia lalu tu laluan orang sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat. Kalau dia lalu laluan yang tak ada sembahyang Jumaat, maka dah wajib dah dia kena gostang, dia cari jalan jumpa dengan masjid Jumaat. Pasal dia tu dikira musafir. Lepas tu dia kata kalau boleh tak jamak asar dengan Jumaat? Boleh. Tak bolehnya boleh gini. Kalau nak sembahyang jamak asar dengan Jumaat, jamak takdim. Lepas pada sembahyang Jumaat, tak payah wirid dengan imam tu bangun sembahyang asar. Faham lagi? Mula sembahyang Jumaat sama dengan imam. Lepas tu bangun sembahyang asar pula. Cuma sembahyang Jumaat tu niat jamak dengan asar. Yang tak boleh sembahyang jamak takhir. Masa sembahyang Jumaat tak sembahyang hari. Sekarang masuk asar sembahyang Jumaat. Tu tak boleh. Apa pandangan Ustaz tentang isu yang tengah hangat di utara tanah air? Tanah air, iaitu isu telur. Perlu dimasuk sebelum dimasak. Sampai ada kedai-kedai makan tulis label telur di kedai tersebut dimasak. Ada telur yang belum dimasak, itu najis. Adakah telur yang belum dimasak itu najis? Kok mana ni? Baik. Dia kata di utara sekarang ni isu hangat isu telur.
Telok. Dia panggil telok ni, telok. Tak panggil telok, kita telur. Nah, dia ni panggil telok. Nampak? Jadi telur dia suruh masuk dulu. Jual-jual kedai tu. Nah, jadi siapa di ni ada tulis benda di kedai. Telur di kedai ini sudah dimasak. Dia bukan masak basuh. Bukan masak. Dah masak nak buat mana telur pergi masuk dulu. Nah, orang tu nak makan masak dah. Telur mentah dak jual. Nak ni kau orang. Nak. Telur basuh. Dia gini. Telur ni sebenarnya tak wajib basuh. Faham? Tak wajib basuh. Sebab melainkan yang wajib basuh ni kalau kita nak makan dengan kulit-kulit telur. Faham tak? Dia kata sebab kita telur walaupun ada tahi ayam luar. Katakan telur ayam. Telur ayam dia ada tahi ayam luar. Dia biasanya tak ada. Ataupun lalu kut dubur tu. Nampak? Tak ada. Ada tahi ayam. Maka ada tahi ayam ni kita pecah telur, bubuh dalam kuali telur. Najis tak telur? Dah? Nak basuh dia. Ke basuh isi telur, basuh dulu. Kita nak akan dalam, nak akan luar. Nak akan dalam, nak dalam luar tak kotor. Lalu kulit pisang? Takkan orang isap dengan kulit-kulit. Nah, jadi orang koyok dalam suci. Dia hak jadi kotornya gini. Telur orang buat roti canai, contoh, ataupun buat benda lain. Telur dia buat tu jujuk itu dalam sarang dia. Okey, telur hak kotor. Telur tu kotor. Ada tahi ayam. Faham lagi? Jadi dia pegang dengan tangan telur tu. Kedai roti canai tak jumpa lagi, dia pecah sudah telur. Dia telur tak pecah belaka. Jadi bila dia buka roti canai, dia tebor-tebor, dia buka dia nak buat telur dalam. Nah, dia pun ambil roti canai. Tangan dia lembab minyak. Kena di telur hak ada najis. Dia pun koyak, bubuh, isi dalam, suci. Kulit, tahuk out. Lekat tangan. Lekat tangan tu tepek pula ni. Faham tak? Hak tu barulah kotor. Nampak lagi? Tangan pergi jamuh kulit, pergi jamuh makanan. Tapi kalau dalam saja tak ajib. Tak ajib kita basuh. Kita nak ambil dalam saja. Macam orang goreng, buat goreng mi, goreng apa. Dia pecah telur, pak tu. Tapi tangan tu lebih baik. Tapi sebaik-baiknya kata ulama, kita basuh. Tak? Tapi kalau kita jenis tak sentuh makanan setelah kita sentuh telur, kulit telur, tak wajib basuh. Tak? Lepas tu pandangan mengatakan dia keluar lalu kut dubur tu dikira najis. Lepas tu tak. Sebutlah kitab fiqh, dimaaf pada syarak. Faham? Melainkan ada nyata tahi ayam lekat di kulit telur, baru kena basuh. Kalau kita nak jamuh dengan tangan. Tapi sekadar kena lendeh hak dia kena lalu kut dubur ayam, tak mesti lalu kot tu takkan dubik ke mata telur. Nampak? Jadi dia kata najis yang dimaaf pada syarak kerana kesusahan. Faham tak? Kepayahan. Soalan terakhir malam ni. Seorang suami menyesyaki isterinya berzina. Selepas mendesak isterinya tetapi isterinya tetap tidak mengaku dan bersumpah tak melakukannya, adakah jatuh talak pada pasangan itu? Sebab kemarin kawan saya kata jikalau itu berlaku maka pasangan itu telah jatuh talak dan haram berkahwin kembali walaupun dengan cara Cina buta. Betulkah itu? Tolong huraikan satu persatu agar saya faham. Anda angkat Mak Syahid. Dia ada semua nah. Buah nakal, baik. Dia mensyaki isterinya berzina. Orang ni. Si dia bersumpah, wallahi lah demi Allah lah tak berzina. Kawan dia kata jatuh talak. Tak. Tak boleh nikah sampai bila-bila walaupun nikah dengan Cina buta. Jawabnya, yang kira tak boleh nikah dah ni kena berpisah. Suami menuduh isteri berzina dengan lapas. Faham tak? Atau kalau mensyaki tak lagi. Dia panggil li'an bab ni. Bab li'an. Suami tuduh isteri berzina, mu berzina dengan orang ni. Anak lah kandunganmu bukan anak aku. Hak tu dia menuduh. Tapi kalau dia mensyaki, ada tak zaman-zaman dulu masa hak abang tak tahu? Tak, ada tak? Membuat
dosa besar. Tu mensyaki. Dia pergi tanya gitu. Ni tuduh. Tuduh dia kena li'an. Barulah tak boleh nikah sampai bila-bila. Tak usah kata Cina keling buta pun tak boleh dah. Tu tuduh. Seperti kata awak berzina. Saya tahu awak berzina. Atau anak kandungan awak ni bukan anak aku, anak orang lain. Faham? Atau beranak dah dia kata ni bukan anak aku. Dari macam orang lain ni. Bila bukan anak aku, dia tuduh isteri dia berzina. Dia kena bersumpah 4 kali. Depan qadi, depan hakim mahkamah syariah. Menyatakan benar tuduhannya. Sebab kalau dia tak bersumpah gitu, dia kena 80 rotang. Sebab dia tak ada bukti. Sebab dia tuduh isteri dia berzina kan. Tuduh orang berzina mesti ada saksi. 4 orang saksi yang melihat perkara zina. Jadi nak lepas pada kena 80 rotang, dia kena bersumpah. Kalau aku berdusta, laknat Allah ke atas aku. Nampak? Itu panggil li'an. Lepas pada tu, isteri pula mengaku tak buat. Depan hakim. Habis balik masing-masing mengaku belaka dah. Hak suami tuduh berzina, isteri kata tak, maka terjadi li'an, putuslah hubungan sampai kiamat tak boleh nikah. Nampak lagi? Tapi kalau dia mensyaki, ada tak buat perkara-perkara tak molek, ada tak berzina. Awak tuduh saya, dia tak tuduh. Saya tanya. Jadi tu orang tak panggil tuduh lagi. Jadi tak jatuh talak lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi